Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Macam yang saya dah janjikan dalam video yang lepas, kalau ada orang komen nak, saya akan membincangkan tentang penampilan pertama ataupun the debut of Kaito Kid. Kepada mereka yang baru sampai ke channel Zahid Asna, jangan lupa untuk tekan butang subscribe di bawah dan tekan juga butang bell notification. Kerana apa? Kerana saya sedang menuju ke 1k subscriber sebelum menjelang tahun 2021 dan impian ini hanya akan jadi kenyataan dengan bantuan daripada anda semua. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, ladies and gentlemen, it's show time. Baiklah, dalam video kali ini kita akan membincangkan tentang the debut of Kaito Kid, di mana untuk membincangkan tentang hal ini, kita mestilah merujuk dalam satu episod dalam anime series Magic Kaito 1412, iaitu episod yang ke-9. Dalam episod ini, Kaito Kid, Kuroba Kaito telah pun mendapat satu notis yang dia tak tahu daripada siapa, yang mengatakan bahawa dia akan membalas dendam terhadap apa yang telah berlaku pada 18 tahun yang lalu. Dan Kaito Kid sendiri pun, Kuroba Kaito pun rasa pelik lah. Kenapa? Apa yang berlaku 18 tahun yang lalu sedangkan masa tu Kuroba Kaito pun belum dilahirkan. Jadi dalam episod ni, Presiden Gozu yang menghantar notis tersebut kepada Kaito Kid telah pun menjemput Aoko untuk menghadiri satu makan malam di Toto Tower, iaitu satu bangunan yang terdapat di Jepun lah. Katanya ada satu dinner di situ. Maka jemputan itu agak meragukan. Sebab apa? Sebab Aoko sendiri tak ingat pun yang dia pernah menyertai mana-mana pertandingan pun. Tapi Aoko teruja lah untuk pergi kan. Dan bila Aoko bagi tahu Kuroba Kaito tentang hal tu, Kuroba Kaito pun rasa macam nak ikut Aoko mula-mula, sebab dia tahu akan ada pemata ataupun jewelry yang akan dipamerkan di Toto Tower tu pada next week. Jadi dia nak ikut, tapi Akako telah pun bagi tahu dekat Aoko awal lagi yang Akako nak ikut. Sebab apa? Sebab Akako kata dekat Kuroba Kaito bahawa jemputan ni adalah jemputan yang suspicious, meragukan. Sebab Aoko sendiri pun tak ingat yang dia pernah masuk mana-mana pertandingan. Kemudian Akako mengatakan bahawa ini mungkin satu jemputan untuk memancing Kaito Kid keluar, sebab ada orang yang mengetahui identiti Kaito Kid yang sebenar. Jadi pada mulanya Aoko dan Akako telah pergi ke sana, tapi disebabkan oleh Kaito Kid nak juga pergi ke situ, maka Kuroba Kaito telah menyamar sebagai Inspektor Nakamori. Apabila dia menyamar sebagai Inspektor Nakamori, Akako pun dah pulang lah. Maka tinggallah Aoko dan Inspektor Nakamori, iaitu Kuroba Kaito yang menyamar sebagai Inspektor Nakamori di Toto Tower tersebut. Maka di Toto Tower inilah, pada minit yang ke-14 minit 17 saat, setelah Aoko terkena perangkap, iaitu gas tidur dan tangannya digari di satu kereta pameran, di sinilah hadirnya Presiden Gozu yang keluar. Kemudian mention balik tentang perkara yang telah berlaku 18 tahun yang lepas. Apabila Presiden Gozu menyebut nama Phantom Lady, barulah Kuroba Kaito teringat. Rupa-rupanya 18 tahun yang lepas yang dimention oleh Presiden Gozu tu adalah cerita tentang macam mana Kuroba Toichi dan maknya Chikage Kuroba telah berjumpa. Macam mana? Ianya berlaku 18 tahun yang lepas. Pada zaman dahulu, tak adalah. Pada 18 tahun yang lepas, Chikage Kuroba merupakan seorang Phantom Lady dengan tujuan yang sama juga, iaitu untuk mencari pemata-pemata dan dia akan mencuri pemata tu. Tapi Phantom Lady ni selain ini dia akan mendapatkan pemata ataupun pemata yang palsu ataupun replika yang telah dipalsukan oleh orang-orang yang buat pameran tersebut. Maka dia akan ambil replika tu, dia akan ambil pemata palsu tu dan hantar kepada pihak polis. Maka pada 18 tahun yang lepas di Eiffel Tower, Presiden Gozu telah pun menghantar satu notis palsu yang mengatakan bahawa Phantom Lady akan mencuri pemata dekat satu superbike yang telah dipamerkan di Eiffel Tower. Di situlah Phantom Lady telah hadir untuk memenuhi notis palsu tersebut. Dan dia sampai tu mula-mula, memang korang kena tengok kan episod 9 ni. Padu lah dia punya cara dia menipu dengan kapak dia tu untuk takutkan polis. Lepas tu dia pakai dia punya Google Night Vision. Dia boleh laser kan. Yang sensor semua tu dia boleh lepas kan. Atas, bawah, lepas tu pusing macam akrobatik macam tu. Akhirnya sampailah dia dekat superbike tu. Bila dia dah sampai tu, rupanya Kuroba Toichi ada tengah tengok dia. Yang hebatnya tentang Kuroba Toichi ni, pada minit yang ke-16 minit 37 saat, Kuroba Toichi ni, dia tak pakai Google Night Vision macam Phantom Lady pun. Tapi dia punya jalan-jalan agak Phantom Lady, dia elak satu-satu laser tu. Sampai Phantom Lady pun teruja. Phantom Lady kata, dia tak pakai Google Night Vision? Mustahil. Takkan dia menghafal satu-satu laluan laser ni kan? Tapi memang mantap Kuroba Toichi ni. Bayangkan pada umur 20 tahun dia dah menang award sebagai seorang magician yang
terbaik. Itulah Kuroba Toichi. Kuroba Toichi masa tu dah pakai suit putih, suit Kaito Kid tu kan. Kemudian Kuroba Toichi puji dia lah, bagus. Tapi Kuroba Toichi kata Kuroba Toichi punya cara bukan macam tu. Dia punya cara berbeza. Kemudian Phantom Lady tu tanya, siapa awak kan? Lepas tu Kuroba Toichi kata, I am Kuroba Toichi, your everyday magician. Macam tu lah. Jadi Phantom Lady tanya apa masalah dengan pakaian dia dekat tempat orang Phantom Lady nak mencuri kan. Pakaian putih yang menyelah macam tu macam nak menarik perhatian orang je kan. Dia pun kata, Kuroba Toichi kata pakaian tu sebenarnya adalah pakaian yang dia nak pakai untuk persembahan dia pada minggu hadapan. So bila Phantom Lady tanya kenapa datang ke sini, dia kata kat Phantom Lady dia hadir to escort Phantom Lady away, untuk mengescort Phantom Lady keluar. Seolah-olah dia tahu ada benda yang tak baik akan berlaku ataupun ada benda buruk yang akan berlaku lah. Masa tu Presiden Gozu pun datang. Maka keluar satu gari lah, yang gari tangan Phantom Lady, sebabnya itu merupakan satu perangkap. Bila Presiden Gozu dengar yang Phantom Lady nak bagi pemata palsu tu kat polis, dia kata dia tak boleh lepaskan Phantom Lady. Dia nak bunuh Phantom Lady kat situ juga. Sebab bila pihak polis tahu, nanti dia punya kerja semua akan terbongkar. Maka kat situlah Kuroba Toichi telah menyelamatkan Phantom Lady. Yang macam mana dia selamatkan ni korang kena tengok, memang epic. Dia pun setelah dia selamatkan, dia lompat kot tingkap dengan motor tu kan, pecah tingkap tu. Kemudian dia pun kata dekat Kuroba Toichi mengatakan kepada Phantom Lady dia nak menawarkan an early retirement, pencen awal lah kiranya, untuk memenuhi ruang di dalam dia punya treasure box, dalam dia punya jewelry box. Jadi Phantom Lady kata tu tawaran yang menarik kan. Tapi Phantom Lady tak nak berkongsi. Kuroba Toichi kata sudah tentulah tak perlu berkongsi. Lepas tu Konosukeji pun telah menghubungi Kuroba Toichi dan kata dia dah buat apa yang Kuroba Toichi suruh. Mana Kuroba Toichi suruh dia membuat satu scene untuk mengelakkan orang ramai daripada berada kat tempat tu kan. Tapi dia minta maaf dengan Kuroba Toichi sebab pakaian Kuroba Toichi yang terlalu menyelah warna putih tu, dengan dia punya paragliding pula kan, dia tengah terbang dekat sambil bawa Phantom Lady tu, telah menarik perhatian orang, dia kata. Jadi dia kata pakaian tu dah tak boleh guna dah untuk persembahan minggu depan. Kemudian Kuroba Toichi kata kepada dia, kalau macam tu jadikan pakaian ni, jadikan suit ni satu suit untuk Phantom Thief, untuk Kaito yang lebih hebat daripada Phantom Lady, agar orang melupakan tentang Phantom Lady. Itulah the first appearance of Kaito Kid, di mana tujuan Kaito Kid ataupun Kuroba Toichi menjadi Kaito Kid pada masa itu adalah untuk menghapuskan ataupun untuk membiarkan orang lupa tentang Phantom Lady. So boleh dikatakan sweet lah sebenarnya kewujudan Phantom Thief ni, kewujudan Kaito Kid ni ada disebabkan oleh cinta. Itulah apa yang saya nak terangkan dalam episod kali ni. Jadi untuk next video saya bercadang untuk membincangkan tentang Kuroba Kaito hampir ditangkap oleh Inspektor Nakamori. Hampir ditangkap oleh Inspektor Nakamori. Kalau korang berminat untuk dengar perbincangan tentang Kuroba Kaito hampir ditangkap oleh Inspektor Nakamori sebagai Kaito Kid, komen nak di bawah. InsyaAllah dalam next video saya akan terangkan. Terima kasih kepada yang sudi menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih. See you in next illusion.